Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya rasa kita mulakan dulu dengan kitab dulu, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا أما بعد. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan dan peluang dan juga ruang pada pagi ini dalam masuk tengah hari dah untuk kita dapat menyambung balik kembali kelas kita yang kita tangguhkan seminggu lepas sebab kita bercuti raya. Okay. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syawal yang mulia ini. Jadi saya untuk tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada kamu semua dan saya minta maaf kalau sepanjang saya mengajar kamu dalam beberapa bulan ni ada salah dan silap ataupun mungkin terkasar bahasa ke kan. Jadi saya mohon maaf mudah-mudahan kita sama-sama bermaaf-maafan dalam bulan Syawal ni. Walaupun kita tak dapat bersua tapi saya percaya kita masih ukhuwah kita ni masih lagi adalah insya-Allah. Okey. Yang kedua saya nak ucapkan tahniah kepada Cik Muhammad Sabri. Dia ada tengah bersama dengan kita pada pagi ini. Dan semalam pun dia dah untuk dia sabar untuk malam kamu Cik Sabri dia dapat kerja kerajaan dia pengajar macam saya. Dulu dia pelajar, sekarang dia pengajar macam saya. So insya-Allah mudah-mudahan bulan ataupun sukses semoga Cik Sabri sukses di tempat yang baru. InsyaAllah masih lagi di kuarantin InsyaAllah lepas kuarantin nanti kamu mungkin dah boleh lapor diri kat ILP Labuan. Okey. Baik, so insyaAllah saya tak ambil masa yang panjang untuk hari ini. Actually sebenarnya saya ada nak sambung sedikit saja berkaitan dengan kelas konfigurasi RIP. Kalau kamu ingat balik kelas yang kita buat pada sebelum raya, saya ada ceritakan, saya ada tunjukkan sedikit konfigurasi menggunakan router RIP. Tapi kalau kamu ingat untuk dynamic routing ni, tak kira lah kita gunakan RIP ke, kita gunakan OSPF ke, kita gunakan EIGRP ke, ada setengah-setengah lokasi dia menggunakan gabungan antara routing protocol, dynamic routing protocol berserta dengan static routing. Jadi kenapa? Sebab macam saya beritahu pada kamu sebelum ni, perbezaan antara static dan juga dynamic, static routing dia lebih selamat. Tetapi untuk kita configure dia lebih susah. Sebab tu kita tak galakkan kita buat konfigurasi statik ni dalam topologi yang besar. Biasanya kalau kita gunakan topologi yang besar, kita sambung network yang besar, kita gunakan dynamic routing. Dan apabila kita ada tempat tu kalau kita nak secure kan, so kita akan buat static routing Maksudnya kita gabung antara dynamic dan juga static. So pada hari ini saya akan ceritakan pada kamu macam mana kita nak gabungkan di antara konfigurasi RIP berserta dengan static routing. Okay, so static routing yang kita gunakan ialah kita gunakan default route. Default route. Dan juga untuk maklumat kamu juga, kalau kamu tengok dalam Google Classroom kamu, saya ada bagi ujian amali. Saya rasa ni adalah ujian amali yang ketiga. Saya ulang balik semula. Yang pertama ujian amali yang saya bagi pada kamu iaitu berkaitan dengan konfigurasi statik. Saya tak pasti kamu buat ataupun tidak sebab tak ada seorang pun yang hantar pada saya. Yang kedua saya bagi konfigurasi OSPF. Ini bukan ujian, OSPF bukan ujian, cuma saya nak minta kamu buat latihan dan hantar semula pada saya. Ini pun tak ada seorang yang hantar lagi. Dan yang ketiga saya bagi yang untuk konfigurasi RIP. So RIP ni yang saya bagi tu kamu dah boleh start mula buat, tetapi konfigurasi RIP tu dia gabung dengan static route. Kalau kamu tak pernah buat, so saya akan tunjukkan pada hari inilah. So baik, kalau untuk kita konfigurasi RIP,
menggunakan gabungan static route. So dia ada beberapa kaedah, ada beberapa cara kita nak buat konfigurasinya. Okay, nanti saya sharekan dulu skrin saya dulu. Okay, kalau kamu tengok sini, boleh nampak Boleh nampak tak? Boleh nampak Okay, kat sini satu topologi yang saya dah buat sambungan router, ada 1, 2, 3, 4 router ni. Di mana router A ni, router A yang bersambung kepada router B, saya buat sambungan menggunakan RIP version 2 lah. Mana untuk router B sambungan ke router, okay, saya menggunakan konfigurasi router RIP juga, so version 2. Tetapi untuk router C nak sambung ke ISP, untuk saya securekan network ataupun laluan kat sini, saya gunakan default route. Default route. So gabungan antara RIP dengan default route ataupun static lah. Okay, macam mana nak buat dia? Okay, actually sebenarnya ada, kalau tak salah saya ada baca beberapa langkah step di dalam Cisco DataCat. Dalam Cisco DataCat tu dia ditunjukkan ada beberapa cara lah, kaedah. Ini kaedah yang pertama. Ada kaedah yang kedua, iaitu saya gunakan information originate. Dan satu lagi, kita boleh gunakan pembahagian jalan. Kita gunakan distribute route. So ada 3 kaedah. Tapi untuk hari ini saya ceritakan kamu 2 kaedah saja. So buat kaedah yang ketiga tu lebih kurang sama juga macam kita buat configure menggunakan default network. Okey, baik. So sebelum kita nak mulakan, seperti biasa, sebab ni saya dah buat sambungan. Okey, nanti insya-Allah gambar aja topologi ni saya akan sharekan dalam kamu punya Google Classroom, so kamu boleh download dan boleh buat sebagai latihan lah. Sebagai latihan tambahan lah untuk kamu orang tu untuk praktiskan amali kamu. Okey. Sebab kalau kamu biasa buat, insya-Allah saya yakin bila kamu balik nanti ke ILP kamu tak lupa atau kamu dah biasa buat. Jadi kalau saya nak kamu buatlah, kalau boleh kat rumah kamu ada komputer, laptop, kamu cuba. Okey, baik. Seperti biasa, saya gunakan ada 4 router. So saya nak configure router A dulu. So dalam router A ni, kalau kamu tengok, okey, kat sini kalau kamu tengok okey, kalau saya buat arahan untuk kita tengok interface di dalam router, kita boleh gunakan arahan show IP interface brief kan. Okey, so kalau kamu tengok kat sini saya dah masukkan serial port. Serial port sebab kamu tengok pun sambungan tu saya dah buat sambungan. So kat sini kita ada 4 interface, iaitu kita ada fast 00, fast 01 dan juga serial port lah. Serial 000 dan serial 001 seperti biasa. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan sebelum kita configure, kalau kamu tengok dia punya port ni semua merah. So kita kena upkan port dulu seperti biasa. Kalau ikutkan saya sebenarnya dah nak configure terus IP, tapi sebabkan saya nak biasakan kamu ingat. Itu saya tunjukkan kamu macam mana kita nak buat configure IP address lah. So kita macam biasa configure terminal. Okey, contoh kalau katakan kamu terbuat config kan, dia akan buat translating. So bila dia buat translating config COMT, maksud kita tersalah masuk command, so dia akan translate. Sebab tu kita kalau boleh sebelum kita buat no IP domain, lookup dulu. Supaya jangan lookup nama, kalau kita buat domain ke apa dia tak jumpa, so dia akan buat macam ni, translating. So macam mana nak buat dia? Satu cara iaitu kita boleh matikan router, kita on sudah, jangan tekan on sudah. Ataupun kamu boleh tekan butang kat keyboard tu, Control Shift diikuti dengan butang F dan tekan nombor 6. Apa boleh. Objek akan abort lah. Then lookup abort. Saya ulang balik contoh saya buat configure terminal kan. Saya buat configure tersalah. Okey. So apa yang kamu kena buat, tekan Control, tekan butang Shift, tekan butang F dan tekan butang nombor 6. Okey. Sebenarnya tak tahulah, yang dah tahu tu tak apalah. Okey, so kita buat no IP domain lookup. Okey, baik. So kalau kamu tengok tadi, kalau sambungan yang saya buat ni iaitu saya sambung pada port FA0 dan juga serial 00. Okey.
So saya masuk interface, cuba kita buat hostname dulu. Kita namakan dulu hostname sebagai router A. Router A katakan. Oh sorry, apa ni? Sebab dia tak boleh jarak. So kalau kamu nak jarak, kita buat underscore ataupun kita terus dapatkan dia. Buat underscore lah. Okay, router A. So saya masuk interface first. So dia saya bagi contoh 192.168.0.50. Okey, baik. So 192.168.0.50 ni, adakah IP ni IP network ID ke ataupun IP valid? Okey. Dan saya bagi /30. Okey, kalau kamu dah lupa, so saya ceritakan sedikit. Buka calculator. Okey, calculator. Okey, kalau kamu tengok, kalau kamu ingat jadual yang saya bagi sebelum ni, jadual untuk kita kira alamat IP lah, alamat IP. Kalau /30 dia akan implement 4. Maknanya kalau kita gunakan 30, that means hanya kalau 4 IP, maksudnya 1 IP untuk network, 1 IP untuk broadcast dan 2 IP yang valid. So kalau kita buat 30, maknanya kita IP yang available yang kita boleh masukkan dalam port interface komputer ataupun router ataupun switching hanya 2 IP sahaja. Okay, hanya IP 2 sahaja. So macam mana nak buat dia? So kalau kamu tengok /30 saya bagi IP 50. So saya bagi 50 bahagi dengan 4. Kenapa dengan 4? Sebab dia ada 4. Dia implement 4. So kamu akan dapat 12.5. So 12.5 ni kita kekalkan 12, 5 kita buang, so 12. Darab dengan apa? Dengan 4 juga. So kamu akan dapat 48. So 48 ni adalah 192.168.0.48 ni adalah merupakan network ID. Okay, 192.168. Ulang balik .48. Okay, 48 ni adalah network ID. Okay. So bila kita nak dapatkan broadcast ID pula, kita of course kita akan tambah dengan 4. So bila kamu tambah 4, 48 ni, bila saya tambah dengan 4, kamu akan dapat 52. So dia akan dapat 48 ni sampai dah 52, tapi 52 ni bukan broadcast ID. Kita kena tolak 1. Tolak dengan 1, 52 tolak dengan 1, kita akan dapat 51. So range dia adalah 48 sampai 51. So kalau kamu kira 48, 49, 50, 51, sebab tu ada 4 nombor. Okey. So 48 ni adalah untuk network ID, manakala 51 ni adalah untuk broadcast ID. Jadi nombor yang valid 49 dan 50. Jadi IP ni kita boleh masukkan dalam komputer dan kita boleh masukkan dalam router. Okey, so saya configure dekat router ni. Katakan saya masukkan IP dia interface, IP address berapa? Mula 49 So 192.168.0.49 diikuti dengan subnet mask dia 255. Okey, so kita buat no shutdown. Okey, dan port dia dah up. Nak bagi description pun boleh. Link to PC1. Betul lah, PC1. Okey, siap. So kita configure pula port untuk interface serial 000. Okey, baik. Yang ini pun sama juga saya buat kalau kamu tengok /30. Tapi kalau kamu tengok saya buat /30, saya buat kosong. So kosong senang, tak payah kira lah. Sebab kalau kita guna kosong, 0, 1, 2, 3. 4 nombor kan? 0, 1, 2, 3. So 0 untuk network ID, 1, 2 untuk valid, 3 untuk broadcast dia. So kita buatlah sini, katakan serial 00 ni saya buat IP address dia, katakan saya buat 180.50.1. 255.255.255.252. So satu saya gunakan untuk router A, satu lagi saya akan buat untuk router B. Apa tahu ni? Oh, tertinggal. 180.50.60. Okey. Tertinggal 180.50.60.1. Okey. So kita buat no shutdown. Baik. Kalau kita buat serial interface, so next konfigurasi kita akan tengok sama ada dia pakai clock rate ataupun tidak. Okay. So port sini dia gunakan clock rate sebab ada gambar jam tersebut. So kita masukkan clock rate berapa? 64
DO. Okay, kita buat distribution link to router B underscore B lah. Okay, so dah siap. Siap settle. So ni kita cara lah kita nak configure port dulu. So pastikan kamu nak sebelum nak buat apa konfigurasi apa tu di dynamic routing ataupun kita nak buat route, so make sure kamu kena pastikan port kita ni adalah dah di upkan dia. Okay. So saya pergi pada router B pula. Ni router B. Tak nampak tak nampak. Router saya kecil kat sini. Okay, enable. Okay, so macam biasa saya buat configure terminal. Saya buat no IP domain lookup. Saya dah elakkan daripada berlakunya kita tersalah masukkan command. Okay, so saya masukkan hostname router underscore B. Okay, so sorry. Router ROU, sorry. ROU PR underscore B. Interface, okay, sekarang ni sambungan antara router B kepada router A dia pakai serial 00 juga. Ya, dapat serial 00. So kita masukkan serial 000 dan IP address dia berapa? Tadi kita buat tadi apa? Sini 1 kan. So sini kita masuk sebagai IP nombor 2. So IP address 180.50.60.60.2 lah. 2. Okay, no shutdown. Perlu clock rate tak? Tak perlu clock rate. Nampak dia dah hijau. Pasal apa? Sebab kita dah buat sebelah untuk clock rate, sebelah tak perlu clock rate lah. So ini bersama juga. Ini port FA00. Kita just interface plus ini 00, tak perlu kita exit. Kita masukkan port dia, kemudian masukkan IP address. So IP yang saya pakai kat sini ialah 172.16.000 kan. So pakailah port nombor 1. 16.0.0 sorry 1 dan dia punya subnet mask dia pakai kelas C punya. No shutdown. Okay, tadi saya tertinggal dia punya description kan. So tak ada masalah, aku nak buat kena pun boleh. Dan satu lagi kita pakai port serial 001. Interface serial 001. So IP address dia apa? IP dia adalah 58.26.6.6. Okey, baik. So yang ni dia pakai 58.26.6.6. Okey, macam mana nak tahu dia punya value IP dia? Ni ulang kaji So saya bagi IP nombor 6. Okey. So /30, so dia akan implement 444. So paling mudah kita buat 6 bahagi dengan 4. So kita dapat 1.5. So kita ambil nombor 1 saja, 5 tak payah usik. So of course 1 darab dengan 4, kita akan dapat 4 lah. Okey, ini bermakna 58.26.6.4 sampailah kalau campur 4, 567, 4567. So kita dapat 7 lah. So yang boleh pakai ialah IP nombor 5 dan juga nombor 6. Okay. So kita pakai, katakan saya pakai IP nombor 5 lah. Okay, saya masukkan IP berapa tadi? 58.26.6.5. Okay, 255.255.255.252. Okay, kalau kamu tak ingat, nanti saya akan buat video ni, kamu akan tengok balik sebelum video ni dan kamu cuba masa configure tu, kamu boleh tengok video saya. Kalau kamu terlupa atau kamu tak ingat atau kamu tak faham, kamu boleh tengok saya punya video. So kita buat no shutdown. Okay, ada clock rate tak? Ada so ada gambar jam kat sini. So kita masukkan gambar arahan clock rate. So clock rate berapa ribu? 64,000. Okay, so nak buat description pun boleh. Link to router, katakan router C. Okay. Baik, settle. Baik, kemudian kita pergi pada router C pula. Sambung juga. Kita buat seperti router A dan juga router B. Seperti biasa kita enablekan dulu configure terminal. Kemudian kita buat no IP
Domain lookup. Okay, hostname, router, underscore C ya. Okay. So kita masukkan IP address, masukkan interface dulu. So kat sini kalau router C kita tengok kita ada 3 interface, serial 000, serial 001 dan juga port FA00. Okay. So masukkan serial 000 dulu. Serial 000, IP address. Apa tadi kita buat 58.26.6. Tadi dah pakai 5, kita pakai nombor 6 lah. Sebab dia punya range dia 5 dengan 6 saja. Range dia 4 sampai 7 tapi yang boleh pakai 5 dengan 6. Diikuti dengan subname mask dia. Yang kita buat shutdown. Tak perlu clock rate. Pasal apa kita dah buat clock rate di sebelah sana. So masukkan description, link to router B ya. Siap. Sekarang ni okey Ni benda yang kamu dah bisa buat. Cuba saya nak ulang supaya kamu tahulah. Okey, satu lagi kita masukkan port FA00 pula. So test masukkan interface file 00. Okey, diikuti dengan IP address dia. Apa IP dia? 10.0.0 kan? /30. Sama juga kalau saya buat kosong maksudnya IP valid adalah 1 ataupun nombor 2. 10.0.1 saya buat. Valid dan kita buat shutdown. Satu lagi kita buat interface apa? Serial 001 pula. Serial 0001. Okey. Dan kita masukkan IP dia apa? 202.168.125. Ni saya memang bagi 5 lah. So 5 ni maksudnya sebenarnya sama macam ni tadi 6. So yang boleh pakai 5 dengan 6 lah. Saya masukkan IP address 202.188.1.5. So nanti yang satu lagi nombor 6 saya akan buat nombor dekat ISP lah. So saya buat shutdown. Perlu clock rate dah? Dia ada clock rate tak? Tak ada Oh ada clock rate. Okay. Type clock rate dia. Clock rate 64,000. Satu lagi kita buat untuk ISP pula. ISP ada 2 interface. Satu saya bagi loopback IP, satu lagi saya buat serial 000. Okey, serial 000 lah. Okey, so saya masukkan enable IP domain okey. Untuk mana kamu test RIP yang saya bagi pada Google Classroom yang saya sharekan kepada kamu, kamu kena configure macam ni. Cuma kamu kena tambah elemen security lah. Sebab saya ada minta kamu masukkan password untuk secret, kena buat BTY, terminal, dan buat apa untuk okey. So banyak benda yang kalau kita buat. So kita makan hostname, ISP. Ada ISP. So dia pakai interface serial 000. Okay. Berapa bila? IP address dia tadi kita buat 202.188.125 untuk yang sebelah sini. So kita buat yang sebelah 188.1.6. Okay, so kita buat shutdown. So dia dah apa kalau kau tengok kat belakang ni dia ada warning. Satu lagi enable kat interface untuk loopback kosong bukan LO tapi L0. Okay, loopback IP dia apa? 172.17.16.1 255.255.255.252. Ya, satu nampak ni. 172.16.17.16.1 okey. So saya nak kamu pastikan kalau kamu enablekan port atau kamu upkan untuk IP address, pastikan IP tu kamu betul. Kadang-kadang biasa pelajar saya yang
bila tak jadi dia punya amali tu biasanya kadang-kadang dia punya IP yang dimasukkan tu salah. So minta lain terus dia buat IP lain. So salah lah. Okay. So dah siap. So kita boleh keluar. So kedua, sebab kita masukkan semua port, kita kena pastikan semua port ni berfungsi ataupun IP yang tu kita boleh ataupun dalam kita masukkan IP dulu, ketiga, setiap PC kita masuk IP dulu. Okay, saya masukkan IP static. IP dia berapa IP dia? IP dia sampai 172.16.0. Saya bagi dot 2 lah. Okay, 172.16.0.1 satu dah pakai untuk router. 255.255.0 sebab dia pakai /24. Gateway dia pakai IP nombor 1. Okay. Seperti saya maklumkan sebelum ni, kalau ada server DNS, kita masukkan IP server DNS lah. So tak ada, so biar kosongkan saja. Okay, kita buat untuk PC nombor 1 pula. Okay, IP dia berapa? 192.168.0. Okay. Tadi router ni kita pakai IP tadi. Dia pakai .50. Kalau kamu tengok saya pakai apa? IP dia. Boleh tengok sini. Kita pakai tadi apa? IP 0.49. So maksudnya kat sini kita pakai IP .50 lah. Okey, 192.0.50. 49 dah pakai untuk apa? Untuk router tadi, untuk port gateway dia. Yang untuk dekat komputer kita pakai IP yang kedua, yang valid IP ya. Kebetulan kita pakai /30. So ni dia punya gateway 49. Okey, kemudian kita buat lagi untuk PC nombor 2. IP dia 10.0.0.2 lah sebab satu dah pakai untuk router. So dia akan pakai 255.255.252 dan pakai IP 10.0.1. Okey, sebab ni untuk gateway dia. Okey, so bila kita dah siap masuk IP pada semua PC dan juga semua host, switch ni tak ada apa, tak ada function, kita tak buat sebagai VLAN ataupun inter VLAN, so kita biarkan saja. Kita kena test dulu sambungan direct. So kalau contoh saya pergi ping antara PC 1 pada router A, so kamu tengok confirm dia akan successful lah. Okey, manakala untuk PC 3 kita ping pada router B. Okey, kalau kamu tengok sini, okey, dapat dia successful lah. Okey, kalau saya ping antara router ke router, successful. Router B kepada router A, successful. Router C kepada router ISP pun successful. Okay, satu lagi router C kepada PC3 pun fail. Successful. Okay, so semua dah successful, barulah kita boleh configure router RIP ataupun kita buat dynamic routing ataupun static route. Okay, so dia tak ada sequence, dia tak ada ikut turutan. Kamu nak configure router B dulu ke boleh, nak router A dulu pun boleh, nak buat configure router C dulu pun boleh, so tak ada masalah. So kita buat configure router RIP. Okay, so saya akan buat configure router RIP pada router A, pada router B dan juga pada router C. Tapi untuk sambungan kepada router ISP, saya tak buat router RIP. Saya hanya buat sambungan antara router ke router yang ada configure RIP saja. Yang kepada ISP saya tak akan buat. Maksudnya kalau port seri 001 saya tak akan masukkan dia punya network. Okay, so saya masukkan dekat router A ni, apa arahan dia. Okay, nak enablekan dia, kita type apa dekat configure terminal ataupun global mode. Okay, kita type apa, router RIP. Okay, dan kita masukkan apa, network. Okay, so router A ni ada dua port, fast 00 dan seri 00. Just masukkan network ID dia. So kita masukkan network ID apa, 192.168.0. apa, 49 lah, 49.48. Okay, mana 48 ni, 48 ni adalah network ID bagi bagi ni. Di 50 ni untuk PC, 49 untuk router A. So dia punya network ID dia 48 lah. Faham tak? 49 kepada fast 00, 50 kepada PC 1. So 48 ni adalah untuk dia punya network ID. Okay, so enter dan masukkan network ID yang ni lah, 180. So network
180.50.60.0. Okey. Okey. Tambah lagi version 2. Kalau kita nak buat version 2. Okey, dah siap. Kita pergi pada router B pula. So router B, kalau kamu tengok, kita ada 3 interface. Kita ada 3 interface yang kita configure alamat IP. So kalau saya pergi configure terminal, saya type do show IP interface brief. Apa? Saya ada 3 IP. So kita masukkan ketiga-tiga IP ni. So arahan nak aktifkan router RIP. Kemudian kita masukkan network ni 172 ni. Copy, kita paste kat sini. Mana nak type. So kita buat kosong lah sebab dia punya network dia kosong. Okey. Kalau kamu susah-susah sangat, kamu just boleh masukkan network ni, kamu just masukkan satu pun boleh. Maksudnya kita masukkan IP dia pun boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau buat dalam amali ujian, sebab saya punya skema pemakahan tu, saya nak masukkan dia punya 172.16.0.0. So kamu kena masukkan network ID dia. Kalau kamu masukkan IP address seperti mana dalam kita biasa buat show IP interface brief ni, dia function, memang kamu boleh ping tapi markah tak naik. Pasal apa? Kita tak ikut skema yang saya tetapkan dalam packet tracer. So kita kena buat kosong juga. Tak masalah. Kamu pakai satu pun boleh. Tapi function tapi markah kalau untuk saya buat packet tracer tu tak naik. Okey. Kalau real punya situation tak ada masalah. Okey, saya masukkan network. Ni pun sama juga. Kita copy, kita paste kat sini, kita tukar kepada nombor kosong. Okey, satu lagi network. Kita copy sini, kita paste kat sini sebab dia 5 kan. 5 untuk dia punya IP address. So dia punya network pakai nombor 4. Siap. Okay, kalau saya buat do show run. Okay, tengok dapat dia pakai. Dia dah masuk router RIP. Satu lagi, tertinggal version 2. Jadi macam itu tadi kan. Okay, version 2. Okay, so kita buat do show run, dapat. Dia dah ada version 2. Okay. So router A dah buat version 2, router B dah buat version 2. Kita pergi pada router C pula. So pergi pada router C pula. Kalau saya buat configure terminal, buat do show IP interface brief. Okay, saya ada 3 IP. Okay, so kalau kamu tengok IP yang 10 ni saya sambung kepada PC. Ataupun saya buat local interface. Okay, local network saya buat daripada LAN. Manakala untuk 58 ni saya sambung antara router C kepada router B. Tetapi untuk 202 ni saya sambung kepada router ISP. So yang seperti yang dalam soalan, saya minta router C yang sambung kepada ISP ni kita jangan configure RIP. Pasal apa? Sebab kita nak buat default route. So kita just masukkan 2 IP saja, iaitu IP 10 dan IP nombor 58. Okay. So kat sini kita masukkan macam-macam router RIP. Okay. Tapi saya masukkan network dia. IP yang pertama ni, copy, paste, tukar pada kosong. Dan satu lagi network 58. Copy, paste. Tapi jangan tekan enter, kita buat kepada nombor sebab nombor 6 adalah IP dia, kita buat nombor 4 lah sebab ni adalah network ID dia. Okay. Yang untuk 202 tak payah masuk. Okay. Kita just terus masuk kepada version 2. Jangan lupa version 2 kena masuk. So sambil saya buat do show run, kalau kamu tengok sini dia dah masuk ni. Okey. Boleh Okey, so untuk sambungan antara router C kepada ISP lah, saya akan configure static route. Okey, seperti sebelum ni kita buat dalam global mode, kalau kita nak configure static, kita kena pastikan dia punya gateway dia. Itu penting, gateway dia. Gateway dia maksudnya kalau router C ni dia nak hantar paket ke ISP, so dia akan mesti melalui port serial 00 pada ISP. Manakala ISP nak hantar paket ke router C dan ke mana-mana lokasi yang lain ataupun dia panggil next hop yang lain, so dia akan melalui serial 001. Okey. So dekat router C ni
pada router yang C ni, saya nak configure static. So paling mudah kita buat default route. Okay, default route ni maksudnya kita configure static juga, tetapi kita akan buat broadcast ataupun kita macam broadcast lah, broadcast RIP static supaya semua, kalau katakan selepas ISP ni, kalau katakan ada router yang lain, dia akan dapat juga, dia boleh sambung. Okay. Kalau kamu lebih secure, kita pakailah okay, tapi itu tak nak buat, dia buat apa ada dekat router C 0.0.0.0 jarak 0.0.0. okey, IP address network dia adalah yang start dengan mask dan dia adalah punya gateway. Sebab router C ISP dia akan melalui port serial 000. Berapa IP dia? 02.168.1.6. So kita masuk 202.188. Dia dia router C pada ISP. So kita enter. So okey, kalau kamu tengok sini dia ada okey. Kemudian untuk ISP pula sama juga kita buat macam kita buat dekat router C tadi, tetapi kita tak nak configure RIP sebab kita tak nak RIP pada ISP. So kita pakai apa? IP route juga. Sebab dia kena IP route ni, dia kena dua tempat yang dia configure IP route. Okey, kalau kita buat sebelah je dia tak option. Okey, 0.0.0.0 4 kali 0 diikuti dengan subnamah dia dan diikuti dengan gateway dia. Gateway mana? Dekat seri 00 ni. Apa? 202.168.5. Sekejap. Okey. So saya pergi ni IP 02.168.1.5. So kita masukkan IP 202.168.1.5. Enter. So hanya ada default route saja. Perlu tak saya masukkan RIP tapi pakai okay? So kalau kamu tengok, kalau saya ping PC1 ping pada PC3 successful. Okey. Saya pergi pada PC1 nak pergi pada PC Timur 3 successful. Okey. Begitu juga kalau saya pergi pada PC yang ketiga ni atau pergi pada PC3 pun successful. Maksudnya kawasan sini daripada sini sini pada router sini nak pergi kepada semua lokasi 3 PC2 tu tak ada masalah. Tapi kalau saya nak ping antara PC1 kepada ISP, dia fail. Okay. Tapi kalau saya direct memang boleh lah. Pada router C memang boleh. Tapi ISP nak pergi sebab kalau kamu tengok, kalau kamu ingat lah, saya dah cerita semua ni, kalau kita gunakan dynamic routing pun berbeza pun tak boleh ping. Okay, contoh saya katakan routing sampai RIP lah. Router B saya pakai EIGRP ataupun saya gunakan OSPF sebab dia berbeza protokol. So macam mana kita nak supaya antara kedua-dua protokol ni boleh ping, so kita kena ada satu tengah-tengah, kita buat BGP. Itu kalau kita buat dalam dynamic. Macam mana pula kalau kita buat sama ada static kepada dynamic. So kalau kamu tengok ini kita buat static dynamic. So kita kena enablekan macam mana buat dia? Okay. Apa yang kita buat ialah kita akan buat konfigurasi pada router C. Kenapa buat kat router C? Kenapa tak buat kat ISP? Sebab router C ni yang
dia ada static. So kita kena enablekan kat situ. Kalau contoh lah, saya buat router A, router B, saya buat router B ke router C, saya buat default. So saya akan buat dekat router B. Pasal apa? Router B tu tengah-tengah. Kita kena configure router yang berada di tengah-tengah, yang kita configure antara dua alam lah, antara read dengan static. So kita buat pada router C. So apa arahan kita nak buat? Itulah saja satu arahan saja yang kita buat. Okay, saya dah awak enablekan. Okay, contohnya kalau saya buat do show IP interface. Ini IP address yang terdapat dalam router C. Dia ada tiga IP. Okay. So kita masukkan arahan dia IP default. Dia network. Okay. Dia ada IP default ni, network ni dia ada dua. Satu dipanggil IP default. Satu dipanggil IP. Sekejap saya padan dulu. Satu dipanggil IP default, default dash network. Satu lagi panggil IP default gateway. Dia dua. Dua command ni kita boleh masuk dalam router. Okey, bezanya ialah kalau kita buat IP default network ni, IP default gateway ni, kalau kita buat antara static ke static, kita boleh masukkan command IP default gateway. Kenapa? Itu mati. So far okey? So far okey? Boleh? Okey. Okey. Kalau kita buat IP default network ni, kita boleh masukkan antara, kalau kita configure dynamic dan juga static. So kita kena pakai IP default network lah. Kalau kita pakai static semua, kita boleh pakai gateway. Maknanya kalau semua pakai static, tak ada dynamic, so kita pakai IP default gateway. Kalau kita pakai untuk dynamic, campur lagi dengan static, so kita pakai IP default network. Okey. So, arahan dia ialah IP default network. Diikuti dengan alamat IP. So, IP apa yang nak pakai? So, ni kalau kamu tengok dekat interface router C ada 3 IP. IP 10, IP 58, IP 202. Tapi IP 202 ni adalah antara router ke C kepada ISP kan. Dia pakai default. Kita nak ambil IP yang kita configure untuk IP yang kita configure untuk apa? Configure untuk read. So ada dua IP, iaitu IP 10 dan juga IP 58. So saya buatlah. Saya masukkan, contoh saya boleh pakai IP 10, satu pun boleh, ataupun kamu boleh masukkan IP 58.26.6.6 pun boleh juga. Salah satu. Boleh pakai IP ni pun boleh, IP ni pun boleh. Mana-mana boleh. Tapi IP ni tak boleh. IP ni dia sambung menggunakan default. Saya tak nak gunakan IP ni. Kalau menggunakan IP ni dia tak jadi. Okey. Dia akan masukkan pakai IP nombor 58 atau 10. Okey, kata saya pakai IP 58 enter. Okey. So apa yang berlaku? Yang berlaku ISP kepada PC1. Tak boleh. Tersebut PC1 tak boleh. Okey, apa ISP pergi pada PC3. Sekejap 58.26.6. Tak. Dia network bukan 6. Network dia apa? Dot. Kita buang dulu. Kita buat ni. Pakai 5 tambah, okay, kita buat sebab network kan, network kita pakai 6. Berapa tadi? 4. Okay. 4. Siapa yang pakai 4? Sebab network dia 4. Okay, so kita masukkan dia punya basically 4 dia 10. Okay.
ping sekali lagi, PC3 pada ISP dia successful. Saya pergi pada ISP, pergi kepada router B, ya. Tak boleh. Sekejap dua, satu, 10. Ini 1.5. Betul. Yang ini kita buat tadi. Sekejap tu tak boleh ping pula. Sepatutnya boleh ping tapi nampak? Ya. Kenapa jadi IP log ni? Dia go macam ni. Silap ni. Saya remove dulu. Tak dulu. Kalau tak ada. Default tak jadi. IP default dash network diikuti dengan 58. Sebab kalau kita buat IP default network ni, dia akan jadi sebagai classful IP address. Dia memang classful IP. So kita masukkan sebagai 58.26.6. Jadi IP apa dia buat default ni? Dia tambah IP log. Sepatutnya dia akan keluar default network. Tak ada masuk. Long call ni tak masuk. Tak apa. Sepatutnya dia boleh ping ni tapi dia tak dapat. Kenapa Okey, tak apa. Kalau tak boleh cara macam ni, kita buat cara kedua. Okey, cara kedua iaitu kita masuk kepada router RIP dalam router C juga. Tapi kita tambah satu arahan dalam router RIP. Kita buat default information originate. Okey. Tambah arahan ni. Arahan ni default information originate ni dalam router RIP. Router RIP yang kita buat tadi kan. Router RIP yang kita buat tadi dalam router C kita tambah default information originate dan kita enter. Okey. So kalau kita buat do show run nampak? Dia ada dalam ni. Okey. IP yang kita masuk sebenarnya masuk IP 202 kan, tapi saya tukar kepada default information originate. So default information originate ialah di mana dia akan buat routing table static route tu dalam RIP. Maksudnya RIP dia ada routing table dia, tapi dia akan import maklumat default information ataupun static route yang kita buat, iaitu buat default static route tadi, dia akan masuk dalam router RIP punya routing table. Okey. Yang ini hanya kita masukkan dalam router yang tengah-tengah. Sebab router C tadi di antara RIP dengan default kan. So kita masukkan pada router C lah. So cuba try sekali lagi. Okey, saya try sekali lagi. Saya ping antara ISP kepada PC1. Successful, nampak? So saya pergi ping ISP kepada PC3. Okey, dapat dia dah ping Kalau saya ping antara router A kepada router ISP pun successful. Okey, nampak? Sebab dia dah boleh. So kalau saya buat dia punya route show IP route. Okey, nampak?
So ini adalah static. Okay, nampak? Ni star. Star ni maksudnya dia apa? Star ni adalah dia punya default route tadi lah. Yang kita buat kosong kan. Nampak? Dia pakai static route. So ini adalah routing protokol dia. Nampak? Kita masuk tadi kalau kamu tengok router C kita masuk dua IP kan. Tapi dia boleh dapat 3 alamat IP. Iaitu dia masukkan IP 180 dan juga IP 202. Nampak? Melalui router 192 atau 800 ni. Ni nampak? Okey. So 58 ni static lah. So dia akan tambahkan. Yang ni kalau kamu tengok 58 ni adalah merupakan pada 58 ni kan. So dia akan masukkan routing table ni, static routing table tu masuk dalam RIP punya routing table. So sebab itulah dia boleh ping antara ISP kepada router-router yang lain. Contoh kalau saya pergi pada PC 1 ni, saya nak pergi loopback punya IP pun saya boleh buat ping lah. Bila semua router dah boleh ping, so saya buat ping 172.17.16.1 ni adalah IP loopback. Nampak dia dah reply. So tak ada masalah. Okey. Sepatutnya kita boleh gunakan cara default network tadi. Saya tak sure kenapa dia tak boleh sebab sepatutnya kalau tengok set show orang sini yang dia tak perlu ada. Yang perlu ada ialah IP route ni. Ini dan juga default information originate. Okay, tapi untuk default network dia tak function, dia tak nak pakai sini. Tapi tak apalah. It's okay. Okay, tak apa. Alright. So lita ni ataupun diagram ni nanti saya akan sharekan kepada kamu. Ada dua diagram. Diagram pertama ni dan juga diagram yang kedua ni. So kamu boleh cuba buat dua-dua lah. Boleh cuba buat dua-dua. Sini pun kalau kamu tengok diagram kedua ni dia ada DNS server, kita ada email server, kita ada web server. So yang topologi kedua ni kamu boleh cuba buat sambungan konfigurasi yang saya buat macam tadi. Di mana kalau kamu tengok router 2, router 3, router 1 dan juga router 55 ni saya buat RIP, manakala sambungan router 2 kepada R4 ni kita buat default information ataupun kita buat default route lah, default route. Dan saya masukkan arahan default information origin ni dalam router 2. Dalam router 2 iaitu dalam RIP punya configuration. So bila kita masuk router RIP, masukkan network dalam RIP, akhir sekali kita masuk apa? Kita masukkan dia punya default information originate. So jangan lupa kita buat RIP version 2. So pastikan semua RIP, semua router ni kita configure router RIP version 2 lah. Version 2, okay? Cuma router 2 ni kepada R4 ni kita pakai default information originate. Ini arahan. Okay, so ini pun saya dah minta kamu cuba buat. So nanti pun saya akan sharekan pada Google Classroom. So kamu boleh download, kamu boleh cuba configure lah. Okay. Baik, so setakat ni ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada soalan ke yang lain? Banyak je. Ada ya, jelas Okay, so kalau kamu tak faham juga, boleh rujuk semula video saya ni. InsyaAllah saya akan sharekan dalam masa terdekat ni, dalam satu hari atau 2 hari, saya akan share kepada kamu. So bila kamu download ni, kamu boleh try step by step ikut seperti mana yang saya configure dalam kelas kita pada pagi inilah. So kamu boleh cuba buat. InsyaAllah kalau kamu tak faham, kamu boleh personal saya, PM saya personal. Untuk kamu kalau sekiranya ada masalah lah, bisa kamu buat konfigurasi nanti. So saya rasa untuk hari ini tamat sudah kita punya chapter kita yang ketiga iaitu berkenaan RIP. So untuk sepanjang kita punya PKP ni kita dah selesaikan untuk static, kita dah selesai OSPF, kita dah selesai RIP dan akhir sekali kita chapter yang terakhir kita akan masuk pada EIGRP. Okay, so EIGRP ni pun tak banyak sebab EIGRP saya rasa simple saja. Macam lebih kurang macam OSPF, cuma ada sedikit perbezaannya nanti. So nanti kamu boleh, saya akan cuba terangkan dalam minggu hadapan lah. Okay, minggu hadapan insyaAllah. Kalau dah settle semua router ni, saya akan masuk IPv6, kita cuba try elemen IPv6 pula. Macam mana kita nak configure setiap port tu kita gunakan IPv6 pula. IPv6 kita campur plus dengan IPv4. Macam ni kita nak integratekan dia IPv4 dengan IPv6. Okay, dan dia protokol lah 4 kita boleh gunakan netting. Okay,
membolehkan router IPv4 kepada IPv6 boleh berhubung. Okey, ataupun kita gunakan keseluruhan port pakai IPv6 pun boleh. So cara macam kita nak buat figure kita pun ada elemen ataupun fungsi IPv6 tu macam mana. Okay, tapi saya rasa lebih mudah IPv6 lah. IPv6 dia tak perlu kira macam tadi kalau buat slash dia tak ada. Dia slash juga tapi dia bukan slash increment macam kita buat IPv4. Okay, dia tak ada increment. Dia apa yang dia buat, dia tak ada kelas A, tak ada kelas B, tak ada kelas C. Dia akan buat satu kelas. So nanti insya-Allah kita masuk lepas bila habis kelas masuk kelas untuk IPv6 lah. Kalau masih lagi kamu berada dekat rumah, mungkin saya akan bagi latihan ataupun saya mungkin bagi video-video untuk kamu buat rujukan. Di samping mungkin insya-Allah kita cuba buat kelas untuk server seperti yang kamu maklum, saya ambil alih Cik Alif punya, tapi keseluruhan saya cuba bantu lagi Puan Ina dan juga Puan Razia untuk mengajar kamu server, insya-Allah. Okey. Jadi ada soalan apa nak tanya ke? Ada soalan? Ada soalan? Okey. So seperti saya maklumkan dalam grup, ada yang bertanya kepada saya, ada nak bekerja macam ni pun menambahkan pendapatan. Sebab kita pun tak tahu lagi, saya pun tak boleh nak maklum pada kamu bilakah tarikh yang kamu kena naik. Tapi insya-Allah seperti yang saya dimaklumkan dengan pihak pengurusan IIP, insya-Allah IIP cuba maklumkan 2 minggu awal. Maksudnya kalau contohnya kalau 2 minggu lagi nak naik ke IIP, nak pulang ke IIP, insya-Allah kita akan maklumkan tarikh tersebut. Supaya kamu mungkin boleh bagi notis untuk berhenti kerja ke atau apa ke, so kamu boleh bersedia. Okey, insya-Allah. So kalau tak ada apa, saya tangguhkan dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan nanti saya akan setkan tarikh yang baru untuk kelas kita yang akan datang. Okey. So kalau apa, saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.